Hello, Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam rancangan cikgu. Hari ini cikgu akan menunjukkan, kita akan berbincang tentang topik dalam bidang pembelajaran teknologi hijau dalam melestarikan alam. Okey. Standard kandungan 4.1 kelestarian alam sekitar di mana murid boleh mendefinisikan dan mewajarkan teknologi hijau dalam kehidupan, menghubungkan kecekapan tenaga dengan teknologi hijau, mengenal pasti sektor dalam teknologi hijau. Okey, kita pergi ke slide yang pertama iaitu konsep teknologi hijau. Kamu perlu tahu bahawa teknologi hijau ialah pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi, serta meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Jadi, apakah kepentingan teknologi hijau? Okey, kepentingan teknologi hijau dapat mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar, dapat mengurangkan pengeluaran karbon, meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan manusia, menjimatkan penggunaan sumber asli negara dengan menggunakan sumber tenaga boleh baru. Bila kita bercakap tentang sumber asli negara, macam negara kita kaya dengan petroleum, jadi kita perlu menjimatkan penggunaan bahan api petroleum kerana makin lama ia akan berkurang. Baiklah student, okay, kita akan tengok apakah hubung kait kecekapan tenaga dengan teknologi hijau. Okey, bagi menjayakan teknologi hijau di negara kita, Malaysia, ada satu dasar yang berkait rapat dengan teknologi hijau iaitu Dasar Teknologi Hijau Kebangsaan, di mana dasar ini telah pun dilancarkan pada tahun 2009. Jadi, untuk teknologi hijau kebangsaan ini, dia berdasarkan kepada 4 tonggak utama. Iaitu, yang pertama berkait rapat dengan tenaga, di mana tonggak ini untuk mempromosikan kecekapan tenaga dan mencari ketidakbergantungan tenaga. Okay. Yang kedua, tonggak kedua adalah untuk alam sekitar, di mana ia akan meminimumkan kesan negatif dan memelihara alam sekitar. Yang ketiga, ekonomi, di mana ia dapat menambah ekonomi negara melalui penggunaan pelbagai teknologi. Dan yang keempat, tonggak yang keempat ialah meningkatkan kualiti hidup untuk semua, iaitu dalam tonggak sosial. Kita tengok kepada kecekapan tenaga. Kecekapan tenaga ialah penggunaan tenaga yang kurang bagi menjalankan sesuatu kerja pada kadar yang sama atau lebih, tanpa menjejaskan keselesaan atau hasil yang diingini. Okey, maksudnya dengan menggunakan tenaga yang sedikit, kita dapat menghasilkan produk yang sama banyak ataupun lebih banyak daripada yang asal. Apabila kecekapan tenaga diutamakan di dalam sesebuah negara melalui pengamalan teknologi hijau, maka apa yang boleh berlaku? Yang pertama, penjimatan sumber tenaga dapat dipertingkatkan. Yang kedua, ekonomi negara juga akan semakin kukuh dan kita juga dapat mengurangkan pembaziran. Dan yang ketiga, sumber-sumber buangan dapat ditukarkan kepada suatu bentuk tenaga boleh baharu yang lebih bersih dan selamat. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, inisiatif. Okey, inisiatif dan usaha yang dijalankan ke arah pelaksanaan kecekapan tenaga. Okey, mungkin kamu pernah tengok kan label-label ni. Kalau kamu ikut parents kamu pergi beli ke shopping kompleks, lihat boleh bila kamu tengok alat-alat nak shopping apa tu, alat-alat elektronik, kamu pasti akan nampak label-label ni. Okey, label ini ialah label cekap tenaga. Okey, di mana
akan dilabelkan kepada barangan elektrik untuk menentukan sama ada barang elektrik itu adakah ia menggunakan tenaga dengan efisien ataupun tidak. Okey. Jadi ini adalah salah satu cara inisiatif usaha ke arah pelaksanaan kecekapan tenaga. Yang kedua ialah indeks bangunan hijau, Green Building Index. Bukannya bangunan tu dicat warna hijau nanti kita akan tengok apakah green building. Dan yang ketiga, kempen teknologi cekap tenaga. Kan macam yang kamu tengok iklan tu kan. Apa yang jangan nanti dulu. Okey, macam kamu tengok pada yang ada iklan kan yang ewah-ewah jaga bumi kita. Ewah-ewah jom jimat tenaga. So itu antara kempen yang dilaksanakan di negara kita bagi menggalakkan orang ramai menggunakan tenaga dengan efisien. Okey, kemudian kempen penggunaan tenaga elektrik berasaskan sumber solar. Siapa di antara dekat sini yang ada sistem solar di rumahnya? Jika ada, bagus. Okey, seterusnya yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, kempen kesedaran terhadap penggunaan melalui amalan penjimatan tenaga. Kan? Alright, seterusnya cikgu akan pergi ke sektor-sektor di dalam teknologi hijau. Okey, kita akan tengok beberapa sektor yang terlibat dalam teknologi hijau, di mana sektor yang pertama ialah sektor tenaga. Okey, sektor tenaga ini memfokuskan penggunaan tenaga alternatif yang lebih bersih, bebas karbon serta dapat menggantikan penggunaan bahan api fosil. Antara contoh tenaga alternatif ialah tenaga boleh baharu seperti hidroelektrik, solar, angin. Itu adalah sektor tenaga untuk mendapatkan tenaga alternatif. Selama ini kita banyak bergantung kepada bahan api fosil. So sekarang kita akan cuba mencari bahan api ataupun sumber tenaga yang renewable, yang boleh diperbaharui. Okey, seterusnya kita tengok sektor dalam teknologi hijau yang kedua, iaitu sektor pertanian dan perhutanan. Di mana dalam sektor ini ia berfokus kepada pengawalan kadar gas karbon dioksida di dalam udara melalui pertanian dan perhutanan. Sektor ini juga menekankan penjagaan nutrien tanah serta penambahbaikan pengamalan penanaman. Kan macam kamu tengok pada gambar ini bagaimana petani menggunakan kuasa solar untuk sebagai sumber tenaga. Okay, menggunakan kuasa solar sebagai sumber tenaga yang boleh digunakan dalam teknologi penanaman mereka. Okey. Seterusnya, kita pergi ke sektor pengangkutan. Cuba tengok gambar tu. Kamu biasa tak tengok gambar tu? Okey. Siapa di antara kamu yang ayahnya mengisi bahan api kereta menggunakan NGV? Tahu tak NGV tu untuk apa? Stand for apa? Natural gas. NG tu untuk natural gas. Mereka menggunakan gas asli. Mereka tidak menggunakan petroleum, petrol. Okay. Alright. So dalam sektor pengangkutan, ia berfokus kepada penambahbaikan prasarana pengangkutan yang lebih bersih, bahan bakar kenderaan dan pengangkutan awam. Sebagai contoh, bila kita berkongsi kereta ataupun menaiki pengangkutan awam, kan, itu juga adalah salah satu cara bagaimana membaik pulih sektor dalam teknologi hijau. Maksudnya kita menggalakkan penggunaan teknologi hijau. Sebab bila kita berkongsi kereta ataupun kita menaiki kenderaan awam, kita akan mengurangkan pembebasan karbon ke atmosfera. Maka dengan itu jejak karbon ataupun carbon footprint dapat dikurangkan. Okey. Seterusnya, kita pergi ke sektor pengurusan sisa dan air sisa.
Okay, tahu tak kamu bahawa air sisa ataupun sisa ada manfaatnya. Boleh dimanfaatkan. Jadi, dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa, ia memfokuskan usaha untuk meminimumkan pembuangan sisa dan air sisa ke persekitaran dengan cara mengolah sisa ataupun air sisa menjadi sesuatu baharu, sesuatu produk yang baru seperti baja kompos. Jadi kita kalau boleh kita nak jadikan kawasan kita ni zero waste, kan? Tapi selagi boleh, contohnya bila kamu kalau kita lah dekat rumah kan, dari segi kita kata sisa domestik kita dekat rumah, kamu buang kulit pisang, kulit buah-buahan, okay, daripada kita buang begitu saja, kita boleh hasilkan produk baja kompos. Kita boleh hasilkan bioenzim daripada sisa-sisa tersebut. Okay. Seterusnya, sektor bangunan. Okay. Di mana kalau kamu tengok, okay, di sini ini adalah bangunan berlian. Okay, pada gambar ini adalah bangunan berlian, iaitu bangunan Ibu Pejabat Suruhanjaya Tenaga di Putrajaya. Okay, kalau kamu tengok dekat sini, bentuknya seperti berlian. Ada sebab kenapa bentuknya berlian. Jadi untuk kamu ketahui apakah fungsi bentuk itu dan bagaimanakah ia dikatakan sebagai bangunan hijau, kamu boleh layari pada laman web yang cikgu berikan itu. Okay, pada laman web yang tertera tu, kamu boleh Google dan kamu boleh nampak. Kamu boleh tengok, kamu boleh baca kenapa bentuk bangunan sebegitu rupa. Okay, kenapa dia kuncup di bawah. Ada fungsi-fungsi. Ada fungsi berkaitan dengan pengudaraan, ada fungsi tentang shading, pencahayaan. Okay. Jadi bangunan ini dia menekankan aspek-aspek seperti penelitian kualiti yang baik terhadap alam sekitar dan bangunan. Penggunaan bahan binaan hijau, penggunaan tenaga dan air yang cekap serta pengurusan sisa pepejal yang baik. Itu adalah antara aspek-aspek yang ditekankan dalam sektor bangunan. Okey. Seterusnya, kita pergi ke sektor perindustrian dan pembuatan. Okey, sebagai contoh, sektor-sektor yang perindustrian atau pembuatan seperti printing. Kan, kilang-kilang pencetakan. Dalam kilang-kilang pencetakan, tak kisahlah batik ke, pencetakan kertas ke, pasti akan ada sisa-sisa, okay, sisa-sisa air, sisa-sisa pembuangan, sisa-sisa udara, sisa-sisa gas, kan, yang akan dibebaskan ke sekeliling. Jadi, sektor perindustrian dan pembuatan akan berfokus kepada program kecekapan tenaga dan pengurusan tenaga bagi mengurangkan kesan-kesan negatif seperti rumah hijau, jerebu, hujan asid. Jadi, untuk mengelakkan itu semua berlaku berterusan, maka sektor perindustrian dan pembuatan akan mengawal, okay, supaya penggunaan teknologi yang digunakan oleh kilang-kilang tersebut adalah lebih efisien, lebih bagus, lebih mesra alam. Okay. Yang terakhir, okay, sektor yang terakhir dalam sektor teknologi hijau di negara kita adalah sektor teknologi maklumat dan komunikasi. Okay. Kalian ada handphone kan? Ada tak handphone yang dah rosak dekat rumah? Ataupun bateri habis je, bila jam dah kehabisan bateri tu yang dah yang dah tak boleh pakai tu, kamu letak di mana? Fikirkan. Okey, tahu tak bahawa e-waste, okey, sisa elektronik ini bahaya kepada alam sekitar sebab dia boleh menyebabkan kebocoran bahan kimia ke alam. Jadi sebenarnya dalam sektor teknologi maklumat dan komunikasi TMK, ia berfokuskan pengamalan TMK hijau dalam pembuatan, reka bentuk, penggunaan serta pelupusan peralatan komputer. Okey, termasuklah handphone. Pengamalan TMK hijau bertujuan untuk mengurangkan penggunaan bahan berbahaya
dengan menggunakan bahan terbaiodegradasi serta menjimatkan tenaga. Dan antara usaha yang dilakukan kita sekarang ialah dengan refurbish ataupun kita reuse alatan-alatan komponen-komponen elektronik yang masih boleh digunakan, kita recycle balik. Okey, jadi untuk poin 1 kita dah cover. Tapi sebelum tu cuba kita jawab soalan-soalan ini. Okey, cikgu nak kamu cuba jawab ya. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan teknologi hijau? Fikir. Nyatakan dua kepentingan kecekapan tenaga. Nyatakan sektor-sektor yang terdapat dalam teknologi hijau. Tak susah kan? Okey. Jadi cikgu harap kamu boleh cuba jawab dan jika tidak faham, ulang kembali video ini. Okey? Sekian dulu daripada cikgu. Terima kasih. Bye.